Hai semua, kita jumpa lagi. Hari ini kita akan bercakap berkenaan bab yang kedua, koordinasi badan, bab 2 tingkatan 4. Saya harap masing-masing ada handout yang saya edarkan. So, kita pergi kepada soalan-soalan yang ada pada handout itu. Yang pertama, apakah koordinasi badan? Okey, so koordinasi badan adalah koordinasi badan adalah penyelarasan pelbagai bahagian badan supaya badan dapat menjalankan aktiviti ataupun fungsinya dengan baik. Okey, so itu adalah apa yang kita maksudkan dengan koordinasi badan. Dan apa pula kepentingan koordinasi badan ini? So, kita ada 3 kepentingan. Yang pertama, ia memastikan keadaan dalam badan kita sama ataupun seimbang, pada setiap masa. Fungsi yang kedua pula, membolehkan badan kita mengesan, mengesan perubahan pada sekeliling kita. Itu fungsi kepentingan koordinasi badan. Dan kepentingan yang ketiga pula, memastikan semua sistem yang ada dalam badan kita dapat berfungsi dengan baik. Okey, so itu adalah kepentingan koordinasi badan. Kita pergi pula ke sistem saraf pusat. Sistem saraf pusat kita ada 2. Kalau sistem saraf, dia ada pecahan-pecahannya. Okey. So yang ini dia bertanya tentang sistem saraf pusat. So ada 2 sahaja, iaitu saraf tunjang yang pertama dan yang kedua adalah otak. Okey. So kedua-dua ini merupakan bahagian sistem saraf yang sangat penting. Kalau otak mati, kita pun mati. Kalau saraf tunjang kita mati, so kita mungkin lumpuh ataupun lebih daripada itu lagi, ya. Alright. So ini adalah satu contoh struktur neuron. Ingat, bila nampak benda ni yang macam hotdog ke macam apa ke, okey, ini adalah otot, ya, otot. So ada 2 saja, sama ada ianya adalah otot ataupun reseptor. So istilah yang kita biasa guna untuk otot adalah efektor. Okey, mari kita labelkan bahagian-bahagian yang ada pada gambar rajah itu. Okey, so kita pergi kepada yang ini. Yang ini adalah dendrit. Okey, yang ini pula adalah nukleus. Okey, yang ditunjuk di sini adalah badan sel. Okey, ini pula adalah akson. Okey, dan ini adalah efektor. Okey, seperti yang saya sebut tadi, istilah yang lebih common lah kan, iaitu otot. Dalam bahasa Inggeris, muscles. Okey, tunjukkan laluan impuls. Okey, kalau otot, jadi anak panah sentiasa tuju pergi otot. Okey, ingat, anak panah sentiasa menuju ke otot. Andai kata dia bagi kita reseptor, jadi anak panah ini, okey, dia mesti dari reseptor dia pergi menuju ke otot, ke hujung cerita dia.
Okey. Nah, apakah struktur asas bagi sistem saraf pusat? Ini senang saja. Struktur asasnya adalah neuron. Okey. Apa fungsi bahagian-bahagian yang ada pada neuron tadi? Okey. Nukleus fungsinya ialah mengawal aktiviti neuron. Okey. Itu fungsi neuron. Dia sama macam otak lah kepada neuron. Okey, dia mengawal aktiviti neuron. Dendrit pula dia menerima. Okey, dah dia terima, dia hantar. Okey, so dia menerima dan dia menghantar. Impuls. Akson ini fungsinya satu saja, dia menghantar impuls. Apa pula fungsi salut melin? Okey, fungsinya adalah untuk melindungi akson. Okey, itu fungsi salut melin. Dia ada fungsi yang kedua sebenarnya, di mana fungsi yang kedua adalah untuk mempercepatkan penghantaran impuls. Okey, kita pergi ke soalan yang keempat, mengenal pasti jenis-jenis neuron. Okey, yang pertama itu yang setumpuk begini sahaja. Jadi yang ini namanya adalah neuron perantaraan. Okey, ini ialah neuron perantaraan. Dalam bahasa Inggerisnya adalah relay neuron. Okey. Relay R-E-L-A-Y, relay. Okey, apa fungsi dia? Okey, fungsinya ialah dia menghantar. Okey, dia hantar impuls yang dia terima dari neuron deria ke neuron motor. Jadi dari sini kita tahu neuron perantaraan ini letaknya di antara neuron motor dan neuron deria. Okey, mungkin sebab itulah dipanggil sebagai neuron perantaraan. Kita ada satu lagi benda yang kita panggil sebagai sinaps. Okey, sinaps ini letaknya antara dua neuron. Contohnya kalau saya ada neuron deria, neuron deria ini akan bersambung dengan neuron perantaraan. So, antara dua itu adalah sinaps. Jadi, sinaps dia menghubungkan dua neuron. Okey, kita tengok pula kepada yang ini. Ini dia lari. Sekejap, saya buangkan dahulu. Okey, tadi yang ini ialah neuron perantaraan. Okey. Yang ini fungsinya adalah menghantar impuls dari neuron deria ke neuron motor. Okey, so kita pergi ke yang kedua ini. Alright. So, apa nama neuron ini? Tengok yang ini apa dia? Okey, reseptor. Okey, reseptor dia menerima rangsangan. Okey. So, dia reseptor daripada perkataan receive. Okey, so penerima. Penerima rangsangan. So, itu adalah neuron deria.
Okey, ataupun dalam bahasa Inggeris dipanggil sebagai sensory neuron. Okey, so apa fungsi neuron deria? Fungsinya ialah untuk menghantar impuls dari reseptor, okey, ke sistem saraf pusat. Okey. Dan neuron yang ketiga pula, okey, tengok di sini efektor dia kata muscles, muscles, efektor yang macam hotdog pun kadang-kadang dilukis. Okey, so ini adalah kita punya neuron motor. Okey, so apa fungsi neuron motor? Fungsinya senang sahaja, dia menghantar impuls dari sistem saraf pusat ke efektor. Okey, so itu adalah fungsi untuk neuron motor. So kita ada 3 neuron tadi yang setumpuk begini saja, itu ialah neuron perantaraan, ataupun dalam bahasa Inggerisnya adalah relay neuron. Okey. Yang keduanya nampak reseptor, maka ini ialah neuron deria. Yang ketiganya ialah kita nampak efektor ini, maka ini ialah neuron motor. Okey. Now, lukiskan carta alih bagi menunjukkan pergerakan impuls dalam koordinasi saraf. So, bagaimana carta alihnya? Apa yang dahulu? Okey. So, yang dahulunya adalah kita punya rangsangan. Okey, kita mula dengan rangsangan. Perkataan lain untuk rangsangan adalah stimulus. Okey, so siapa yang terima rangsangan? Organ deria kita. Okey, so di situ kita ada reseptor. Okey, selepas daripada neuron, selepas dari reseptor ini, dia akan pergi ke neuron deria. Okey, so reseptor dia akan pergi ke neuron deria. Okey, so di sini akan tercetusnya impuls tadi ataupun isyarat. So selepas pergi ke neuron deria, dia pergi ke mana pula? Okey, dia akan pergi pula ke neuron perantaraan. Okey, neuron perantaraan. Selepas dia lalu neuron perantaraan, dia akan pergi ke neuron motor. Selepas motor, impuls itu akan pergi pula ke efektor. Pergi ke otot, dan apa yang otot buat, dia akan bagi respons ataupun tindak balas. Okey, so contohnya, contoh kita tengok anjing. Jadi itu rangsangan. Rangsangannya adalah anjing. Reseptornya ialah mata kita. Okey, itu reseptor. So dia akan mencetuskan impuls pergi ke neuron deria, pergi ke neuron perantaraan, pergi ke motor dan pergi ke efektor. So tengok anjing, kita akanlah lari. Okey, jadi responnya ialah melarikan diri. Okey, nah, pergi ke soalan nombor 6. Rajah ini menunjukkan arka refleks. Okey, ini ialah arka refleks. Okey, so kalau saya perhatikan arka refleks ini, okey, dia terpegang objek yang panas, yang panas. So kalau kita tengok, ini adalah kita punya rangsangan. Okey, so diterima oleh reseptor, mencetuskan impuls, okey, dihantar melalui neuron deria. Okey, so dia akan bergerak
hinggalah sampai ke neuron perantaraan. So, sebelum saya lupa, neuron perantaraan ini dia letaknya dalam kita punya tulang belakang itu. Ini ialah kita punya tulang belakang lah di dalam itu. Alright? Dan ia akan keluar pergi ke efektor. Okey, efektor akan melakukan tindak balas iaitu menarik tangan. Ini berlaku secara automatik. Tanpa memerlukan otak. Tujuannya ialah untuk mengurangkan kecederaan lah. Itu fungsi dia. Jadi, apa maksud tindakan refleks? Okey. So, tindakan refleks. Okey, so kita tulis dahulu tindakan refleks. Ialah tindak balas yang cepat. Okey. Yang berlaku secara spontan. Okey, spontan ni kira dia automatik lah kan. Untuk melindungi kita daripada kecederaan. Okey, so itu adalah tindakan refleks. Okey, apakah contoh-contoh tindakan refleks? Kita ada beberapa contoh untuk tindakan refleks. So, contoh yang biasa kita dengar ialah sentakan lutut. Ataupun dalam bahasa Inggerisnya ialah knee jerk. Okey. Okey, contoh yang kedua. Okey, kita ada mata mengerlip apabila dimasuki habuk. Ini dia berlaku secara automatik, bukan kita tak boleh nak kawal sangat. Okey, yang ketiga, menarik tangan apabila tersentuh objek yang panas. Kalau tidak ada tindakan refleks ini, kalau kita tersentuh benda yang panas, kita sentuh je. Akhirnya kita akan mengalami kecederaan yang lebih teruk. Okey, jadi apakah kepentingan tindakan refleks? Ini yang kita sudah jawab tadi. Kepentingannya adalah untuk melindungi kita daripada kecederaan. So, itu kepentingan untuk tindakan refleks itu. Okey, so kita rujuk balik kepada gambar rajah ini tadi. Okey, dan kita cuba jawab jadual itu. Okey, apa stimulusnya, apa reseptornya, bahagian sistem saraf pusat yang mana yang terlibat, efektornya apa responnya. Okey. Okey, so stimulusnya ialah dia menyentuh objek yang panas. So, reseptor ini melibatkan kulit. So, bahagian sistem saraf pusat yang terlibat adalah saraf tunjang. Efektornya adalah otot pada lengan kita ataupun pada tangan kita lah, ya. Dan responnya ialah kita akan menarik tangan kita daripada seterika yang panas. Okey. So, itu ialah komponen-komponen yang ada dalam arka refleks tadi. So, dia sama saja. Okey. Now, lukiskan carta alih. Okey, dia minta kita lukis carta alih. Kalau ingat tadi, apa yang dahulu, apa yang first? First kali ialah rangsangan ataupun stimulus. Selepas stimulus, dia pergi ke reseptor. Selepas reseptor, dia pergi ke neuron deria. Selepas neuron deria, dia akan pergi ke neuron
perantaraan. Perantaraan ataupun relay neuron. Selepas ini dia akan bergerak pergi ke neuron motor kan. Selepas neuron motor dia pergi ke efektor. Selepas efektor, last kali ialah response. Okey, sama seperti tadi juga, tak ada bezanya pun. Okey, so itu adalah carta alih, aliran neural impulse itu tadi ya. Okey, apakah tindakan refleks? Adakah tindakan refleks melibatkan otak? And then jelaskan. So seperti yang saya sebut tadi, tindakan refleks dia tidak melibatkan otak. Okey, walau bagaimanapun, okey, maklumat tadi juga akan dihantar ke otak lah supaya kita tahu apa yang berlaku. Okey, maklumat akan sampai ke otak. Okey, otak akan mentafsirkan maklumat itu, okey, agar kita menyedari apa yang telah berlaku. Alright. So, itu adalah berkenaan dengan tindakan refleks. Okey, next kita pergi ke proprioceptor. So, proprioceptor ini sebenarnya ialah reseptor regangan. So, di mana dalam badan kita boleh jumpa benda ini. So, ada 3 tempat sahaja dalam badan kita. Yang pertama letaknya ialah pada otot. Yang kedua pada tendon. Yang ketiga adalah pada ligamen. So, apa kepentingan deria kinestetik? Okey, ataupun kinestesis. So, apa kepentingan dia? Okey, dia ada 2 kepentingan. Yang pertama, okey, saya tukar ke keyboard. Yang pertama kepentingannya adalah menyelaras pergerakan. Okey, tanpa perlu melihat. Okey, contohnya lah, kita nak membutangkan baju kita. Kita tak perlu nak tengok butang sangat kan, kita tahu mana letak butangnya. Okey, mana letak lubangnya. Kita boleh masukkan butang ke dalam lubang itu tanpa kita perlu lihat pada butang dan juga lubang itu. Okey, yang keduanya ialah dia mengekalkan keseimbangan badan. Ini yang biasanya ditunjukkan oleh ahli sekis apabila dia berjalan pada tali itu di satu tempat yang tinggi ya. Okey, dia menggunakan deria kinestetik dia. Okey, so berikan contoh-contoh di mana dia melibatkan deria kinestetik. So, pertama tadi kita dah sebut membutang baju tanpa melihat. Okey, yang kedua, contoh yang keduanya ialah menganggarkan mana satu lebih berat. Okey, hanya dengan mengangkat objek tersebut. Kalau saya bagi awak 2 plastik, okey, yang tak sama beratnya, jisimnya. So kita hanya perlu angkat sahaja dan kita boleh tahu mana yang lebih berat, mana yang kurang berat. Alright. Okey, contoh yang ketiga ialah meniti jambatan yang diperbuat daripada batang pokok kelapa. Ini memerlukan keseimbangan badan. Okey, kita pergi ke seterusnya iaitu otak. Okey, otak ada 3 bahagian. Yang pertama yang besar di atas ini, okey, yang besar ini itu adalah cerebrum, B-R-U-M.
cerebrum. Yang di bawah ini pula adalah cerebellum. Dia belum sampai di atas, dia letaknya di belakang, di bahagian bawah sini. Dan yang ketiga, di satu tempat di sini sebenarnya dia agak membengkak sedikit. Okey, dia bengkak sedikit. Di sini ialah kita punya medula oblongata. Okey, so itu adalah 3 bahagian otak. Okey, kita cuba jawab yang ini. Tiga bahagian otak. So, apa dia tadi? Kita dah pun sebut tadi, yang paling besar sekali ialah cerebrum. Yang keduanya di bahagian belakang, itu adalah cerebellum. Dan akhir sekali ialah medula oblongata. Okey, apa fungsi cerebrum? Okey, fungsinya ialah mengawal tindakan terkawal. Contoh tindakan terkawal, membaca, berlari, menyanyi. Okey, itu semua tindakan terkawal yang kita boleh buat atau tidak nak buat. Yang kita boleh cepatkan, yang kita boleh perlahankan. So, kita boleh kawal. Okey, apa pula fungsi cerebellum? Cerebellum ini fungsinya ialah mengkoordinasikan pergerakan badan. Okey, dia juga membantu dalam keseimbangan dan juga postur badan. Okey, so ini yang membantu ahli sirkus agar dia tidak jatuh dari tali. Manakala medula oblongata pula fungsinya ialah mengawal tindakan luar kawal. So, apa contoh tindakan luar kawal? Apa benda yang kita tak boleh kawal dalam diri kita? Okey, contoh yang paling senang ialah pernafasan. Okey, aliran darah, denyutan jantung kita. Ini benda-benda yang kita tidak boleh kawal. Okey, ini soalan yang agak famous juga ni. Mengapa otak dia berlipat-lipat? Permukaannya berlipat-lipat. Okey, so untuk apa? Supaya ia mempunyai permukaan yang lebih luas. Untuk apa? Untuk menempatkan lebih banyak badan sel. Okey, ingat otak ialah suis paling utama dalam badan manusia. Kalau otak rosak, otak jam, semuanya jam, terus masuk 7 kaki bawah tanah lah kot, ya. Okey, now. So, alan nombor 4, kategorikan tindakan-tindakan berikut kepada tindakan terkawal dan tindakan luar kawal. So, saya ada list di sini. So, kita cuba pecahkan kepada bahagian-bahagian kategorinya yang tersendiri, ya. Alright. Membaca. Okey, membaca ialah tindakan terkawal. Ini kita boleh kawal. Denyutan jantung boleh kawal? Tidak boleh kawal. So, ini tindakan luar kawal. Mengedip mata, ni kena masuk habuk. Juga tindakan luar kawal. Berlari, boleh kawal? Yes, itu kita boleh kawal. Penghadaman, pencernaan. Ini berlaku dalam badan, pun kita tak boleh kawal. Aliran darah, tidak boleh kawal. Sas anak mata pun kita tak boleh kawal. Memanjat pokok, ini boleh kawal lah, nak panjat ataupun tak nak panjat. Okey.
Mengangkat tangan pun sama, yang inilah tindakan yang kita boleh kawal. Sama seperti awak dalam kelas, bila ditanya ada soalan, tak ada seorang pun yang angkat tangan. Okey. Pernafasan, adakah itu terkawal atau luar kawal? Alright, itu adalah luar kawal. Peristalsis, okey, itu juga adalah tindakan luar kawal. Ini ialah proses dalam badan kita yang menolak makanan daripada kerongkong kita turun sampailah dia keluar ke bangkuk tandas. Okey. Belajar, apa cerita belajar? Okey, adakah itu terkawal atau luar kawal? Okey, so definitely belajar adalah tindakan terkawal. Awak nak belajar, belajar. Tak nak belajar, pergilah main PUBG ke. Okey. Lanyau, apa berita lanyau? Okey. Now, kita pergi ke soalan nombor 5. Kita nak buat perbandingan di antara tindakan terkawal dengan tindakan di luar kawal. Okey. So, apa perbezaan dia? Okey, tindakan terkawal. Siapa yang kawal? Cerebrum. Tindakan luar kawal, siapa yang jaga? Medula oblongata tadi. Okey, itu medula oblongata, tindakan luar kawal. Okey, apakah organ sasaran? Tindakan terkawal ni tadi kan dia berlari, dia menyanyi, dia angkat tangan, dia angkat kaki. Okey, itu semua melibatkan otot-otot rangka. Jadi organ sasarannya adalah otot rangka. Manakala tindakan luar kawal melibatkan jantung kita kan, contohnya paru-paru kita kan. So itu adalah organ otonomi. Okey. Seperti paru-paru dan jantung kita. Okey. Bagaimana pula dengan kawalan tindakan? Untuk tindakan terkawal ini, kita boleh percepatkan dia. Okey. So, boleh dipercepatkan ataupun dilambatkan. Bagaimana pula tindakan luar kawal? Ianya adalah satu tindakan yang cepat dan tidak boleh kita kawal. Okey, tidak boleh dikawal. Disedari. Tindakan terkawal, awak berlari, awak sedar kan? Kecualilah awak tidur, mengigau, berlari, itu tak sedar lah kan? Yang ini di dunia yang nyata ini, lanyau, kalau awak berlari, itu tindakan yang terkawal, awak berlari, awak sedar yang awak berlari. Jangan tak sedar-sedar diri ya. Okey. So, tindakan terkawal ialah tindakan yang disedari. Okey, disedari. Tetapi tindakan luar kawal, sebab dia berlaku, sentiasa berlaku, so kita buat tak tahu je. Ini macam jantung kita berdenyut kan. Alright. Ini tindakan yang kita tidak sedar. Okey, apakah 3 faktor yang boleh menyebabkan kecederaan otak? Ini soalan boleh goreng-goreng lah ni kan. Apa yang boleh menyebabkan otak tercedera? Yang pertama ialah pukulan. Okey, yang kuat. Kalau orang pukul di belakang bahagian otak awak, naya awak. Okey. Yang keduanya akibat daripada stroke. Okey, oksigen tak sampai ke otak. Okey, yang ketiganya jangkitan kuman.
So, 3 perkara ini dia boleh menyebabkan otak kita tercedera. Okey. Nyatakan kesan kepada manusia jika bahagian otak berikut tercedera. Apa berlaku kalau cerebrum tercedera? Apa berlaku kalau cerebellum tercedera? Apa berlaku kalau medulla oblongata yang tercedera? Alright. So, kalau cerebrum tercedera, ingat cerebrum tadi dia kawal tindakan terkawal. Jadi, kesannya, okey, kita mungkin hilang ingatan, okey, mungkin ada masalah penglihatan dan pendengaran, dan mungkin juga kita lumpuh. Okey. Cerebrum ni dia banyak kawasan motor dan kawasan deria sebenarnya. Okey, cerebellum di bahagian bawah cerebrum, ingat fungsinya apa tadi? Okey, dia menjurus kepada mengawal keseimbangan badan, postur badan. Kalau ianya tercedera, so kesannya ialah hilang koordinasi. Okey, berdiri pun entah macam mana boleh rebah. Okey, tidak dapat mengekalkan keseimbangan postur badan. Manakala kalau medulla oblongata yang cedera, ini boleh matilah. Okey. So, itu ialah kesan kepada manusia jika bahagian otak yang berikut tercedera. Okey, so setakat ini kita telah bincangkan berkenaan dengan koordinasi saraf. Okey. Koordinasi yang kedua yang kita telah belajar adalah koordinasi hormon. Okey. So, yang ini kita akan sambung dalam siri yang berikutnya. So, kita jumpa lagi selepas ini.